Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini, hari yang amat indah, amat mulia yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada 9 Zulhijjah, iaitu hari di mana para hujjaj wukuf di padang Arafah pada hari ini. Hari ini kita bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul sihat ya. Alhamdulillah sihat. Ustaz. Nak apa tu labbaik Allah sikit boleh Ustaz? Ya, silakan Ustaz. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah Ustaz. Saat ini Ustaz ya. Ya. Kalau kira kita tengah hari ini di sana lebih kurang pagilah Ustaz. Pagi. Kalau saya dulu saat ni masa ni tengah bersiap beg Ustaz. Tunggu Wukuf. Tunggu nak pergi buku, tunggu tengok bas dan sebagainya, ikut nombor bas dan sebagainya. Itu memori yang sangat-sangat indah Ustaz. Masya-Allah ya. Jadi ini adalah harinya Ustaz. Betul, ya, harinya. Dan bagi kita yang berada di bumi Malaysia ataupun selain daripada bumi Makkatul Mukarramah itu, ini adalah juga hari yang mulia bagi tuan-tuan. Sebahagiannya mungkin hari ini berpuasa. Alhamdulillah, ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu taala dalam hadis Nabi Ustaz ya. Siapa yang berpuasa Shaum Arafah ataupun Yaum Arafah ini, maka diberikan ganjaran 2 tahun ya, diampunkan dosa sebelum ini dan dilindungi daripada berbuat dosa pada tahun yang akan datang. Dan mungkin ada yang tertanya, kalau saya tak puasa macam mana kan? Kalau boleh puasalah kan, tapi kalau tak berpuasa ialah kita bantu orang yang berpuasa, mudahkan ya. Mungkin ada yang kata saya nak taja makanan kepada ahli keluarga saya, masakkan. Sebenarnya itu juga adalah cara untuk kita mendapat ganjaran. Lebih daripada itu, sebagaimana yang kita maklum bahawa sebenarnya hari puasa Arafah ni special Ustaz. Ya, dia dikaitkan dengan hari Arafah. Maksudnya kita kena buat seperti mana para hujjaj yang berada wukuf di padang Arafah, duduk diam, melihat kepada diri, dan kita ingin kembali fitrah taubat kepada Allah SWT. Itu perkara yang perlu kita buat. Insya-Allah ganjaran 2 tahun itu berlaku. Kalau tidak, kalau perkara teruk itu terus juga pada tahun akan datang, itu maksudnya kalaupun puasa ataupun kalau kita tak puasa, hari Arafah ini tidak memberi kesan yang kita doakan. Hari ini kita nak teruskan pada halaman 250, kita dapat pelajaran yang amat besar. Mari sama-sama kita lihat kepada sinopsis bagi halaman 250, iaitu pada ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7 bercakap tentang orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang degil pada Allah, meminta disegerakan azab dan bukti utuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disampaikan pada ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Kemudian pada ayat yang ke-8 hingga 11, beberapa bukti ataupun beberapa kesan daripada ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Ini kita akan baca sehingga ayat yang ke-11 dan diteruskan pada ayat yang ke-12 dan 13, beberapa bentuk manifestasi ataupun pembuktian uluhiyah, rububiyah dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mulakan majlis kita ini dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi zidni ilma ya Allah. Kita mula dengan ayat 6 hingga 10 bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'da. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, pencinta Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, jika semalam kita telah mengikuti halaman yang pertama surah Ar-Ra'd, hari ini kita menyambung halaman yang kedua surah Ar-Ra'd yang penuh syarat dengan peringatan. Subhanallah, dan hari ini seperti kata Ustaz Fazrul tadi, kita berada di hari yang sangat istimewa Ustaz ya. Betul. Yaumul Arafah, Al-Hajju Arafah. Haji itu mana kemuncak dia Al-Arafah. Jadi kita ambillah kesempatan seperti kata Ustaz Fazrul tadi untuk kita meraih dan merebut sebanyak peluang. Ya Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima taubat kita dan munajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita baca tuan-tuan dan puan-puan, kita imarahkan ataupun kita gemakan hari Arafah ini. Kita baca bermula ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-10 dahulu. Ustaz ya? Yep. Separuh halaman. Jadi saya nak mulakan pertemuan dan juga bacaan kita pada kali ini dengan membaca ayat ini dengan Tarannum Murattal Hijaz insya-Allah. Jom kita baca sama-sama insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 6 hingga 10 yang memberi pencerahan kepada kita Ustaznya. Kali ini kita berada dalam surah Ar-Ra'd sejak semalam, berbeza caranya berbanding dengan surah Yusuf. Namun yang pastinya ialah surah Yusuf dinyatakan bahawa Allah membawakan Al-Quran ini bukannya muftara ya, iaitu bukannya hadithan yuftara,
bukan sesuatu yang diada-adakan. Maka dalam surah Ar-Ra'd ini Allah membuktikan pelbagai perkara yang dipersoalkan oleh orang-orang yang ragu kepada Allah. Dan bila ragu kepada Allah, kalau ragu saja satu hal Ustaz ya, tapi menyebabkan dia akan berbuat kemungkaran ataupun akan degil kepada Allah yang memberi kesan kepada manusia. Jadi apakah tanda seseorang yang degil itu? Pada ayat yang ke-6, wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasanah, iaitu dia minta untuk as-sayyi'at, sesuatu yang teruk ya, maksudnya dia meminta azab daripada Allah SWT qabla al-hasanah, sebelum sesuatu kebaikan. Sepatutnya bila dia degil, dia jangan minta keburukan kan, jangan minta ataupun cabar pada Allah, cabar pada Rasul, mana-mana azab kan, gedebek okey, gedebek okey. Jangan minta yang itu. Pasal buat apa kita nakkan keburukan? Betul. Dah buat buruk, kita mintalah kebaikan agar lebih kaya lagi, lebih bahagia berbanding dengan meminta as-sayyi'ah. Wa qad khalat min qablihimul mathulat, iaitu sebenarnya Allah telah memberikan sebelum ini mathulat. Apa maksud mathulat? Maksud misal-misal, contoh-contoh orang yang telah pun diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila surah Ar-Ra'd ini surah Makkiyah ya, ia menjelaskan kepada kita agar ambil pelajaran ya, ambil pelajaran kepada orang-orang yang degil, tidak mahu bertauhid kepada Allah SWT. Dan salah satu surah yang berkaitan dengan ketauhidan ini yang ada kaitan dengan perangai manusia, kita sudah lihat dalam surah Yusuf Ustaz ya. Surah Yusuf, bagaimana abang-abang ni ketika dia tak rasa bahawa dia diperhatikan oleh Allah, dia membuat kait ataupun perancangan yang nak menjatuhkan, nak buang Nabi Yusuf ke jub dan sebagainya. Tapi semuanya itu adalah menimbulkan stres pada diri mereka sendiri. Allah menyatakan wa inna rabbaka ladzu maghfiratil linnasi ala zulmihim. Allah menawarkan apa? Ladzu maghfirah, iaitu Allah inilah yang benar-benar mempunyai keampunan kepada seluruh manusia atas apa kezaliman yang telah berlaku. Jadi walaupun manusia ini dia degil, minta untuk diberi azab, mencabar kan, kalau betul sangat saya kena sembahyang baru Allah akan tolong saya, sekarang saya okey dia kan. Kalau ada yang cakap begitu, Allah kata tak apa, Allah masih lagi tidak reaktif, Allah masih lagi berbuat ataupun menawarkan keampunan kepada manusia atas kezaliman ataupun dosa-dosa yang telah dibuat. Tapi jangan kita ambil enteng. Ya, ada orang kata tak apa, Allah ampunkan. Dia buat sahaja apa yang dia nak buat. Dia tak nak baca Quran, dia nak tipu orang dan sebagainya. Allah kata dalam masa yang sama wa inna rabbaka lasyadidul iqab, iaitu balasan daripada Allah ini adalah amat berat. Lasyadidul iqab. Mungkin bagi setengah orang dia rasa alah betul ke? Kan? Betul ke iqab ataupun syadidul iqab? Sebenarnya ustaz ya, bila katakan yang beberapa hari lepas kan, bila saya kena tahan kat rumah tu kan, 2 hari je pun, subhanallah kan, 2 hari je pun, tapi dia tertanya-tanya, bukan saya yang kena PCR, orang lain yang kena ambil test tersebut, tapi dia tanya-tanya, ini positif ke negatif, positif ke negatif, itu tak pasti lagi. Tapi bila Allah cakap bahawa wa inna rabbaka lasyadidul iqab, balasan Allah ini amat sengsara, confirm negatif. Confirm positif lah. Confirm positif. Yang itu memang akan mengecewakan, menjatuhkan, tapi itu bukan yang syadid. Ya, apa yang ada di dunia ini tidak cukup syadid berbanding dengan apa yang berlaku di akhirat. Jadi peristiwa-peristiwa yang berlaku sekarang pada zaman pandemik ni ustaz ya, Allah memberi kita rasa sedikit ujian. Agar jangan kita minta lagi as-sayyi'ah. Kerana itu adalah tanda bahawa seseorang itu amat jauh daripada keampunan Allah SWT, tapi Allah tetap buka kepada kita. Maka apakah yang dinyatakan lagi oleh orang yang degil ya, orang yang kufur kepada Allah SWT, untuk kita semak pada hari Arafah ini agar kita berhenti sebentar, tengok diri saya ada tak perkara-perkara ini. Kalau ada, kita bertaubat. Kalau tiada, kita mohon Allah lindungi setahun 2 tahun yang akan datang. Ayat yang ke-7, wa yaqulul ladzina kafaru, berkata orang-orang yang kafir itu, laula unzila alaihi ayatun mir rabbih, kalaulah ada mukjizat, ayah, bukti hebat daripada Tuhan. Dia mencabar kepada Nabi Muhammad.
Quran dah ada dah pun. Betul. Tetapi mereka nak minta lagi dan minta lagi, ya. Innama anta munzir. Jadi Allah kata sesungguhnya kamu Nabi Muhammad, ya, kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita ini adalah pembawa peringatan sahaja. Walikulli qaumin had. Setiap umat itu, setiap kaum itu ada orang yang memberi petunjuk. Cerita apa tentang perkara ini? Allah nak beritahu kepada kita, kalau ada orang yang membuat kita marah ataupun mencabar kita, jangan layan, Ustaz. Betul. Jangan layan, ya. Maksudnya kita terus saja memberi perkara, malah jangan sampai kita ini dipimpin oleh orang tersebut, kita yang kena pimpin. Had, iaitu memberi hidayah ataupun mengajak orang itu kepada kebaikan. Nabi tidak boleh beri hidayah, tetapi mengajak, memberi amaran kepada hidayah itu kerja Nabi, kerja kita. Pasal apa? Pasal kalau tidak, dalam hidup kita ni kita mungkin orang cabar kita, kita pun rasa kan, alang-alang dia cabar, ingat saya tak boleh ke? Kan. Dan bila kita nak cuba bawakan, kalau dalam konteks ini ayat mukjizat, kalau Allah layan sahaja kepada setiap manusia, Rasul layan saja, okey, kalau dia kata minta duit dalam akaun saya bertambah contohnya kan. Kalau katakan kita layan, akhirnya apa yang kita berlaku pada kita sendiri yang dipimpin, bukannya kita memimpin orang yang perlukan hidayah daripada Allah. Itu sebabnya Allah bawakan pada ayat nombor 8 yang kita ingin ulang sekali lagi, untuk Allah menyatakan bahawa sebenarnya Allah lebih mengetahui berbanding dengan apa yang mereka minta. Dan dalam hidup kita, dalam kadang-kadang kita mungkin minta daripada Allah lebih. Ya Allah, mengapa engkau tak bagi pandemik ni habis besok? Contohnya kan. Okey. Mungkin kita tidaklah sampai minta Quran baru ataupun mukjizat baru, tapi nak tengok, Allah, boleh ke engkau lusa ke habislah kan. Jadi kami ni kalau besok ni raya boleh rentas negeri tu. Kan. Perkara-perkara tersebut sebenarnya kalau Allah layan terus, Allah boleh bagi. Betul. Tetapi kalau Allah layan betul, ada sebahagian orang dia mungkin tidak mendapat hidayah daripada perkara tersebut. Jadi kita baca ayat ke-8 Ustaz sekali lagi. Ya, baik, insya-Allah Ustaz Fazrul. Setuju sangat Ustaz ayat yang ke-7 tu, subhanallah. Maknanya jangan layanlah. Jangan layan. Memang kita buat baik, pasti akan ada cabaran dan ujian Ustaz. Buat je Ustaz, buat je. Kalau betul dengan track yang Allah bagi petunjuk pada kita, insya-Allah. Ujian itu, cabaran itu pasti, tapi jangan layan, kata Ustaz dia. Baik. Jadi kita nak baca sekarang ni ayat yang ke-8 Ustaz. 8. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, jom kita baca ayat yang ke-8 sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arham wa ma tazdad wa kullu shay'in 'indahu bimiqdar wa kullu shay'in 'indahu bimiqdar. Sadaqallahul azim. Astagfirullahalazim. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, oleh setiap wanita, apa yang kurang sempurna dan apa yang bertambah dalam rahim, dan setiap sesuatu ada kadar ukuran di sisinya. Subhanallah. Ya, ini penting Ustaz ya. Subhanallah. Kalau ada yang kata, mereka kata datangkanlah mukjizat ini. Saya nak tahu, saya patutnya engkau ini bawa mukjizat ini. Allah kata Allah lebih mengetahui. Subhanallah. Allah lebih mengetahui. Malah Allah tahu engkau tu dulu ketika engkau dalam perut mak engkau tu, engkau pun tak tahu. Dia maksudnya garang Ustaz ni, pasal ini surah Ar-Ra'd, surah guruh. Betul. Jadi memang inzar peringatan yang sampai. Allah mengetahui apa yang ada pada setiap wanita, ya, pada setiap ibu. Wa mataridul arham wa matazdas, ya, iaitu yang berkurang ataupun yang bertambah, sama ada mengembang ataupun menguncup, ya. Jadi semua perkataan yang ada di sini menceritakan setiap
masa matahmilu, pada setiap masa sentiasa mengandung ataupun hamil itu Allah sentiasa tahu, ya'lamu, sentiasa tahu. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar, dan pada setiap perkara itu ada kadar-kadarnya. Itu sebabnya ustaz ya. Ya. Bagi setengah orang dia kata 3 bulan. Kan? 5 bulan, betul. 6 bulan. Dia rasa mungkin dah 6 bulan contohnya. Contohnya kalau PKP contohnya. Tetapi bagi ibu yang mengandung dia amat sensitif. Betul sah. Kan 1 minggu, 2 minggu muntah ke, betul, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ibu amat sensitif. Kerana apa? Kerana ia pada kadar yang ditentukan Allah 9 bulan 10 hari betul. bersedia. Betul sah. Dan bila bercakap tentang bimiqdar ini, Allah tahu, maksudnya ialah apa? Kalau ada yang kata tolong datangkan azab cepat sikitlah kalau rasanya betul sangat, Allah lebih mengetahui berbanding dengan orang yang mencabar Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita minta ya Allah tolong cepatkan, tetapi Allah lebih mengetahui apa yang patut untuk kita. Yang penting tuan-tuan sekalian, dalam keadaan pandemik ini kita dapat melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti sebentar, wukuf ya dalam keadaan di hari Arafah ini, melihat bahawa adakah saya ini betul-betul ya menghargai ilmu Allah. Dan kalau saya hargai dengan Al-Quran, subhanallah, kita doa Allah terus izinkan kita bersama dengan Al-Quran. Kerana Allah jugalah yang mengetahui ghaibi wasyahadah, al-kabirul muta'al. Allah menemplak kepada orang-orang kufur itu bahawa sebenarnya Allah Maha Besar, mereka kecil. Ya, mereka rendah, Allah yang Maha Tinggi. Dan ini membawa pada perkataan pilihan kita, sama-sama kita saksikan, iaitu ajila, yang bermaksud segera ataupun tergesa-gesa 47 kali di dalam Al-Quran. Moga-moga apabila kita berada di wukuf ataupun pada hari Arafah ini, kita slow down ya, kita perlahankan kehidupan kita, lihat balik, ya Allah, engkau ni adalah alimul ghaibi wasyahadah, al-kabirul muta'al, engkau yang maha tinggi, yang maha besar. Jangan kita cuba untuk menyegerakan, minta semuanya nak cepat ustaz ya. Yes, tapi kita tahu bahawa Allah memberi pada kadarnya, kita kena berusaha dengan kadar kita untuk makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berehat sebentar, kembali semula dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Masya-Allah. Insya-Allah. من الشيطان الرجيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صدق الله العظيم. Ya Allah, Tuhan kami,
kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika engkau tidak mengampuni kami serta memberi rahmat kepada kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat yang ke-23. Subhanallah, ini antara Ustaz Fazal, Ya. doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Allah Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam. Antara yang boleh kita ambil daripada ayat ini, antaranya Ustaz, bila kita buat salah, kita mohon jelah ampun daripada Allah. Betul. Ustaz, Mengaku je. Ha? Mengaku saja. Mengaku saja, mohon saja ampun. Kita manusia biasa, tuan-tuan dan puan-puan, saya sendiri, ya Allah, banyak sangat salah silap yang kita lakukan, dosa-dosa kita. Tapi pintu rahmat, pintu pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sangatlah luas. Dan wa illam taghfir lana wa tarhamna, sebab apa kita kena mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana kalau kita tidak diampunkan, Allah tak rahmat pada kita, Allahu akbar, lanakunanna minal khasirin, maka jadilah kita di antara di kalangan orang-orang yang sangat rugi. Jadi mudah-mudahan saat ini kita mohonlah banyak-banyak keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah Subhanahu Wa Taala terus kurniakan pengampunan kepada kita, dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melingkari kehidupan kita. Banyak sangat nikmat dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau macam mana susahnya, banyaknya ujian dalam kehidupan kita saat ini, mungkin ada satu kesusahan kita, mungkin ada 10, mungkin ada 100, mungkin ada 1000 kesusahan kita, tetapi kemudahan yang Allah Taala, nikmat yang Allah Taala beri pada kita, la tuhsuha, tidak mampu untuk kita kira, kita hitung. Kadang-kadang kita nampak yang susah saja, Ustaz. Betul. Kita nampak yang payah sahaja. Kita tak pernah nampak yang mudah yang Allah Taala beri. Betul. Jadi kita cuba ubah sedikit sisi pandang kita. Kita kena lihat apa yang kita ada lebih banyak daripada apa yang kita tak ada, ataupun apa yang kita tiada. Peringatan buat diri saya sendiri terlebih dahulu, dan mudah-mudahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi Ustaz Fazrul, kita terus doakan sahabat-sahabat kita yang kini berada di Arafah, insyaallah. Duyufur Rahman, subhanallah, menggamit kita, terus dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneruskan masyair, kerja-kerja haji kita, bermula di Arafah, Muzdalifah, Mina, dan seterusnya menyelesaikan ibadat haji pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Perjalanan itu adalah perjalanan untuk muhasabah sebenarnya. Betul, ya? Subhanallah. Untuk melihat balik pada diri sendiri, ya. Dan kalau katakan secara praktikalnya, kalau saya sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang apa lagi pekerja, sebagai seorang jiran, sebagai seorang kawan, banyak tugas-tugas itu, kena lihat balik apakah perkara yang saya dah silap. Ya. Dia kalau mengaku depan orang ni, Ustaz, kadang-kadang malu. Betul, ya, tetapi di depan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah masanya. Inilah masanya yang dinamakan Arafah, untuk kita mengenal balik diri kita, mengenal hubungan kita dengan Allah, agar kalau tuan-tuan berpuasa ataupun tuan-tuan banyak beramal pada hari ini, diberikan ganjaran terelak daripada dosa pada masa akan datang, kerana kita mengenal diri kita, semak balik. Dan surah tadi, Ustaz, ya, ataupun ayat tadi dalam surah Al-A'raf, ya, surah untuk kita sama-sama mengenal kita ini akan jadi orang yang ikut Nabi Adam kembali ke syurga, ataupun di tengah-tengah Al-A'raf, ataupun satu lagi tempat yang kita harap kita dijauhkan. Jadi mari kita semak tajwid kita, Ustaz. Ya, kita nak melihat seketika perkongsian kita tentang tajwid semalam. Kita telah melihat tentang mad asli ataupun mad tabi'i. Ada 3 peringkat. Kita nak ulang kaji lagi sekali, kita nak pasak sekali lagi hari ini tentang hukum mad ini. Mari kita sama-sama ikuti, iaitulah mad asli dari sudut wasal dan waqaf. Yang pertama, mad asli yang terjadi dari sudut wasal, yakni sambung, dan juga waqaf, yakni berhenti, ia dinamakan mad asli mutlak. Maksudnya ketika wasal ke, ketika waqaf ke, dia tetap menjadi mad asli. Contohnya dalam surah Hud ayat yang ke-70, apa dia kalimah dia? Qalu. Tu dia. Qalu. Maksudnya qalu ni kalau kita waqaf pun dibunyi qa panjang tu 2 harakat. Kalau kita sambung bacaan dia pun sama juga, dia jadi panjang juga, dia jadi mad asli juga. Itu dipanggil mad asli mutlak. Qalu la takhaf. Baik, itu yang pertama. Kalau yang kedua pula, kita lihat mad asli yang terjadi dari sudut waqaf sahaja,
Maknanya ketika kita berhentikan bacaan dia akan jadi mad asli. Iaitu apa dia? Nama dia mad iwad. Contoh dia dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-34. Innallaha kana latifan khabira. Khabira. Maksudnya ketika waqaf saja dia akan jadi mad iwad. Kat situ. Dia jadi mad asli, mad iwad nama dia 2 harakat. Kita berhenti. Tapi kalau kita sambung dia tak jadi mad asli. Dia akan jadi tanwin tu bertemu huruf apa. Baik. Jadi yang ketiga pula kita lihat mad asli yang terjadi ketika wasal sahaja ia dinamakan mad silah qasirah. Maknanya mad asli yang berlaku ketika kita sambung bacaan sahaja kita nama dia mad silah qasirah. Mad silah qasirah ni apa dia? Hak pendek 2 harakat. Hak satu lagi mad silah tawilah. Hak mana pula tu ustaz? Yang tu nanti dulu. Yang ni mad silah qasirah dulu. Pendek qasirah tu 2 harakat cara baca dia, iaitu pada contoh pada ayat ke-35 surah Abasa. Wa ummihi wa abih. Wa ummihi wa abih. Itu contoh ayat yang ke-35 surah Abasa. Maksudnya ketika wasal sahaja dia berlaku mad asli tu 2 harakat tu nama dia mad silah qasirah. Kalau kita waqaf wa ummi dia tak berfungsi ataupun tak berlaku sebagai mad. Jadi itu 3 keadaan asas, 3 contoh keadaan mad asli ni. Tadi kita kongsikan ada mad asli yang memang dia asli sambung ke berhenti ke memang dia mad asli 2 harakat. Ada yang ketika waqaf sahaja dia berlaku sebagai mad 2 harakat iaitu mad iwad. Ataupun yang ketiga tadi ketika wasal saja dia berlaku sebagai mad iaitu mad silah qasirah. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, dapat sedikit sebanyak praktikkan, dapat sedikit sebanyak formula itu praktikkan dengan bacaan pula insya-Allah. Masya-Allah. Ya, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi berkongsi pada hari ini mad, pelbagai jenis mad ya. Kena ingat kalau tak ingat nama pun kaedah bacanya Ustaz ya, agar kita tidak tersilap ketika waqaf ataupun ketika wasal. Kalau tadi maksilah qasirah itu tadi itu jangan pula terbaca wa ummiki kan ketika nak berhenti kan, disebabkan tersilap kaedah. Jadi alhamdulillah kita ingin menyambung kepada halaman 250 pada hari Arafah ini. Kita sebenarnya Ustaz isi daripada halaman ini memang dia dekat betul lah pada hari Arafah ni, pasal Allah bawakan kepada kita ialah kalau di padang Arafah tu kan ramai manusia Ustaz kan, dan pada waktu itu hubungan kita dengan Allah pada waktu itu alimul ghaibi wasyahadah al-kabir, Allah Maha besar, kita kecil sangat Ustaz. Allah Maha tinggi, kita rendah sangat pada waktu itu bila pakai kain ihram tu kan, memang rasa tak ada apalah Ustaz. Betul Ustaz. Kan tak ada apa. Betul. Pasal kita sebenarnya datang daripada tiada apa pun. Ustaz Faz sebut tak ada apa tu memang Ustaz. Walau macam mana kita berpangkat apa sekalipun saat itu, baju sama Ustaz, ihram baju yang sama yang satu. Tak ada yang pakai cap, tak ada yang panas tak ada. Tak boleh. Tak boleh. Ihram yang sama, putih semua. Subhanallah. Allah Akbar. Dan Allah menyambung pada ayat 10 sawa'un minkum. Sama je. Ya, kamu nak bercakap perkataan yang dirahsiakan ataupun yang dijaharkan, yang dikuatkan, kamu nak sembunyi pada waktu malam, siang kamu nak berjalan, semuanya sama saja bagi Allah. Allah tahu. Ketika di hari Arafah ini tuan-tuan, kita harapnya dapat gunakan peluang pada waktu siang, pada waktu malam untuk kita bermunajat pada Allah, ya, tak payah jerit-jerit pun Ustaz ya, pasal orang-orang di Mekah itu kalau ada Kaabah ketika belum Islam itu jerit-jerit kan, siap bertepuk-tepuk lagi apa sebagainya. Sebenarnya sawaun, semuanya Allah tahu. Dan inilah yang kita nak sambung pada ayat yang ke-11. Ini adalah mesej besar pada hari Arafah ini, berkaitan macam mana kita nak dapat penjagaan daripada Allah pada tahun-tahun hadapan Ustaz ya. Bila bercakap tentang 2 tahun diampunkan dosa sebelum ini dan dosa akan datang itu, dosa akan datang itu maksudnya Allah jaga kita dengan dihantarkan malaikat yang kita baca daripada ayat 11 disambung terus sampai ayat 13. Silakan Ustaz. Masya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, takut nak baca ayat ni Ustaz. Oh, masya-Allah. Kiri, kanan, depan, belakang. Oh, dia ikut dekat rapat-rapat. Rapat-rapat Ustaz. Ya, salam.
Masya-Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu taala senantiasa jaga kita, pandu kita perjalanan hidup kita. Kita lemah betul, tapi kita selalu mengharapkan panduan daripada Allah Subhanahu taala, dan syukurlah ni kita hari ni pejam celik tuan-tuan, surah yang ke-13, maknanya 12 surah sudah kita telusuri. Alhamdulillah. Baik. Mari kita sambung ayat yang ke-11, 12 dan 13. Kita cuba dengan nahwan kita cuba insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunah. Lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Huwa alladhi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunshi'u السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 11 hingga 13. Allah menceritakan kepada kita bahawa lahu muaqibat, iaitu bahawa bagi setiap manusia ini ada muaqibat yang malaikat menjaganya Ustaz ya, secara dekat. Betul, secara dekat ya, ada kaitan dengan perkataan aqabah, walaupun naik ke gunung yang tinggi tetap juga malaikat ini ya mengikut secara dekat. Amat dekatnya sebagai apa, mimbaini yadai ya, iaitu di depannya, di belakangnya, mereka menjaga dengan mengikut urusan Allah Subhanahu Wa Taala, ketentuan Allah. Bila Allah kata sila ambil nyawa, maka bersedialah Ustaz ya. Tetapi kalau orang itu ya, saya pernah ada pengalaman dan juga ada kawan saya yang ada pengalaman bila aksiden, tetapi Allah kata ya, maksudnya Allah belum lagi nak tarik nyawa, belum sampai ajal katanya ya, maka
malaikat akan memastikan dengan arahan Allah ia terjaga walaupun aksiden macam mana, bergolek berapa kali pun tetap juga dia tidak terkesan untuk ditarik nyawanya. Jadi ini pada perkara yang baik. Tetapi dalam masa yang sama, yang depan belakang yang menjaga ini juga kalau katakan berbuat dosa Ustaz ya. Yes. Malaikat ini juga akan melaksanakan tugas dia. Ya, menugaskan. Itu sebabnya Allah menyatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ni famous Ustaz ya. Betul Ustaz. Pakar motivasi selalu bawa ayat Selalu ini. guna ayat ni. Tapi nak kena faham betul-betul ayat ini Allah cakap Allah tidak mengubah nasib sesuatu kaum itu sampai mereka ubah. Bukannya biasa orang faham daripada negatif pada positif, ya. Tapi ini ayat ni sebenarnya daripada positif pada negatif. Apa maksudnya? Masya-Allah. Maksudnya ialah Allah dah memang bagi pada kita semuanya malaikat yang nak bawa kita ke syurga. Ya, subhanallah. Nikmat pada tahun hadapan ini memang nak bagi yang terbaik. Tetapi ada manusia yang dia pergi ubah apa yang Allah suruh. Masya-Allah. Dengan dia buat dosa, kitalah Ustaz ya, nauzubillah saya ni sendiri. Allah. Jadi bila buat dosa, bila tidak ikut amrillah, urusan ataupun ketentuan Allah, maka apa yang berlaku? Sebenarnya kalau saya buat dosa itu, saya nak beritahu pada malaikat tak payah jagalah nikmat Allah saya pada tahun hadapan, ya, tak payahlah jaga kebahagiaan dalam keluarga saya, maka itulah yang dimaksudkan Allah tidak ubah kebaikan yang ada pada satu kaum sampai kaum itu sendiri yang dia yang sendiri cakap. Ya, dia tak cakap tu, tapi dia tunjukkan dengan perkara-perkara yang berlawanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah, ya. Yang berkuasa sebenarnya adalah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah nak sesuatu keburukan tetap akan berlaku, ya. Wama lahum min dunihi min wal, tidak ada selain daripadanya yang menjadi pelindung, ya, menjadi pelindung kepada orang tersebut. Ini penting pasal ada dalam ceramah motivasi Ustaz ya, kadang-kadang bila orang pergi nak meyakinkan diri, saya boleh, okey lagi kan, tapi kalau katakan saya nak kaya, bayangkan kan, tarik kekayaan, law of attraction. Betul. Itu kita kena jaga-jaga. Kerana apa? Sebenarnya kita ni tak ada apa pun. Betul. Allah cakap wa idza aradallahu biqaumin su'an fala muraddalah. Tetapi kalau kita nak kebaikan dalam dunia ini, kita kena maintain, kena kekal pada apa amrillah, ketentuan Allah, dan jangan ubah. Jangan ubah. Nak tahu kita ubah ke tak ubah? Kalau kita faham al-Quran, kita ikut betul-betul, malaikat akan menjaga kita dengan perintah daripada Allah SWT pada tahun akan datang. Menyebabkan apa Ustaz? Hari Arafah ini, kalau kita beramal, apatah lagi berpuasa, kita terhindar perkara-perkara buruk pada tahun akan datang. Subhanallah, ini adalah ayat yang amat mencerahkan kita. Betul, dan ayat 12 Allah membawakan keesaan Allah, dan di dalam ini ada perkataan kilat. Huwallazi yurikumul barqa khaufan wa tama'an wa yunshi'us sahaba thiqal, iaitu bila kilat Ustaz, takut. Betul. Tetapi dia juga bagi orang yang tahu, ini adalah harapan bagi petani, lepas ini mesti ada subhanallah hujan. Allahu Ya. akbar. Allah cakap perkara ini disambung pada ayat yang ke-13 untuk sama-sama kita faham bahawa sebenarnya pada tahun mendatang, kalau kita bimbang tentang rezeki kita, kita bimbang tentang bisnes kita, kita bimbang tentang pandemik COVID-19 ini akan menghancurkan kita ke tidak, kita baca daripada ayat yang ke-13 Ustaz sekali lagi. Baik, terima kasih Ustaz Fas. Allahu akbar. Kita nak baca sama-sama ayat yang ke-13. Subhanallah wa yusabbihur ra'd, Allah, dan guru pun bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Malaikat, guru semua bertasbih. Mari kita sama-sama baca ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yursilu as-sawa'iq فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال.
bertasbih dan bertahmid memuji kepada Allah dan malaikat takut kepadanya. Inilah antara idea ataupun surah ini dinamakan dengan Ar-Ra'd Ustaz ya, menceritakan bahawa semua bertasbih, segan kalau kita tidak bertasbih. Allah. Semua memuji Allah, segan kalau kita tidak memuji, terutama pada hari Arafah ini. Membawa pada resolusi kita, sama-sama kita saksikan. Iaitu yang pertama, resolusi kita pada hari ini adalah untuk sama-sama kita mengajak dan berdakwah dan jangan fikir untuk beri hidayah. Ya, hidayah adalah milik Allah Subhanahu taala. Yang kedua, jauhi dosa dan maksiat untuk baiki diri, dan Allah tambah lagi dengan dihantar malaikat yang membantu kita pada tahun akan datang. Dan yang ketiga, zikir pagi dan petang untuk kita selalu mendapat penjagaan daripada Allah. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa-dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Kasihani mereka sebagaimana mereka kasih buat kami sejak kami kecil lagi ya Allah. Ampunkan dosa ibu dan ayah mertua kami ya Rahman, muslimin dan muslimat birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, kurniakan kemudahan buat saudara mara kami Duyufur Rahman yang kini berada di Arafah ya Allah. Ya Allah, izinkan kami untuk kami jejakkan kaki kami kembali ke tanah suci-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, terima ampunan kami ya Allah, terima taubat kami ya Allah, terima permintaan kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami ya Allah hamba-hamba-Mu yang senantiasa bersahabat dengan kalam-Mu Al-Quran, membacanya, memahaminya dan mengamalkannya ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menerima doa kita pada hari Arafah ini Ustaz ya, dan teruskan kita banyak berdoa. Inilah yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran, masyarakat yang sentiasa berdoa, sentiasa sedar Allah menawarkan perlindungan dengan syarat kita menjaga amrullah ataupun perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi dalam siaran ulangan pada malam ini dan juga pada pagi esok ya, insya-Allah kita dalam siaran edisi khas pada hari esok insya-Allah. Jadi sama-sama kita doakan tuan-tuan terus selamat, jaga SOP ya, pastikan vaksin diperoleh, daftar dan hadir, kerana kita tahu bahawa kita berusaha, Allah pasti menjaga kita insya-Allah. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.